Waktu hari, pagi, waktu bermula kehidupan manusia. Lebih baik daripada rumah kita, lebih baik daripada kenderaan yang kita naiki yang paling mewah, lebih baik daripada jawatan yang paling tinggi yang kita pegang. Sebut sekali sahaja, maka kita memiliki yang lebih baik dari apa yang kita miliki. Sekali je sebut. Tak payah banyak pun. Sekali je. Kalau orang sebut banyak, subhanallah. Yang ketiga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdah. La syarika lah. La syarika lah. La syarika lahu. Lahul mulku. Dia bahasa Arab, koma dia tak sama macam kita. Kita ekor bawah, dia ekor atas. Lahul mulku. Lahul mulku. Sorry. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qadir. Qadirun. Bi syai'in qadirun. Ni hadis ni Bukhari Muslim. Berapa kali? 100 kali. Barang siapa yang menyebut perkataan ini 100 kali. 100 kali dia sebut. Kita kena belilah benda tu. Benda tekan. Kalau biji tasbih takut lupa. Dalam satu hari dia sebut. Setengah ulama kata setengah ulama. Ada setengah ulama kata sekaligus baca. Ada setengahnya kata pula satu hari. Terpulang lah. Sebab hadis tu sebut satu hari. Zuhur nak 20 ke asuk. Yang penting satu hari. Jadi beli hak yang tekan. RM9 lebih je. Murah pada rokok je. Rokok RM10. Murah sangat. Kita stok rokok 5 kotak. Beli 5, tok kat surau. Siapa guna hak kita tu, pahala boleh kita belaka. Tak susah sangat dah nak dapat pahala. Allah ni tak kira langsung dari sudut beri pahala tu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah satunya. Tidak ada yang menyengutuinya. Tak ada siapa yang boleh associate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh sekutu, tak boleh duduk sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata undang-undang negara ni mesti undang-undang Islam, tak ada benda hak boleh duduk sekali dengan Allah. Undang lori tak boleh, haram. Apatah lagi Islam tu duduk bawah, lagi haram. La syarikalah. Lahul mulku, segala kerajaan milik Allah. Walahul hamd, segala puji hanya bagi Allah. Tak boleh puji benda lain. Apatah lagi benda lain yang puji itu bertentangan dengan hukum Islam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagi Allah segala setiap sesuatu itu dia mampu buat. Jangan kata Allah tak mampu. Allah mampu buat. Nabi sebut barang siapa yang baca 100 kali. Ya kita kena bilang. Kena bilang. Kerana membilang itu adalah satu nikmat. Nikmat bilang ni. Kadang orang dalam wallet dia ada dah 500 tahun, dah 500. Bilang pula sekali lagi, nikmat. Kita bilang. Kadang cucu mari beritahu, ayah ada 4 bidang tanah. Tiap-tiap minggu dia beritahu. Itu nikmat. Jadi membilang ni satu nikmat. Jadi
Nabi sebut barang siapa sebut 100 kali satu hari, dia akan dapat 4 benda dapat. Satu, adla asyri riqab. Seolah-olah membebaskan 10 orang hamba. Bebas 10 orang hamba, besar pahala. Bebas 10 orang hamba ni. Oh, satu riwayat tu sebut. Bukan bebas. Beri minum ke anjing je. Dah bebas ni mana lebih besar? Membebaskan orang dengan beri minum anjing. Mana lebih besar? Hak orang perempuan, hak saya selalu cerita tu. Orang Yahudi, perempuan Yahudi pelacur. Dia beri minum kepada seekor anjing. Letak dalam kasut dia. Letak kasut dia tak air. Bersungguhnya. Dia letak kasut air. Dia letak air dalam kasut dia. Anjing tu jilat. Habis leceh dosa dia diampunkan oleh Allah. Hak tu beri minum air. Yang ni bebas 10 orang hamba. Besar mana pahala saya tak tahu. Kita sebut 100 kali seolah-olah membebaskan 10 orang hamba. Hari akhirat nanti buka kitab kita, lah beribu kita bebas. Sama macam perbuatan para sahabat yang membebaskan para hamba. Kita ingat kita hidup zaman ni hak tak ada hamba ni tidak berpeluang dah nak buat pahala membebaskan hamba. Rupanya ada juga Allah SWT beri. Melalui lidah Rasulullah sebut 100 kali. Sebut ni saya rasa mungkin 10 minit gitu ya. 10 minit kita baca harian metro mustika. Buku mustika hak mengarut tu setengah jam lebih baca. Ni 10 minit je dapat pahala. Itu pahala yang pertama. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan. 100 kebaikan. Berikan anjing tadi 1 kebaikan. 1 kebaikan. Ni 100 kebaikan. Banyak dapat. Kita kalau orang berniaga kita tahu tak nak invest bahagian mana. Gaya goyang kaki sikit. Inilah di antara hak paling mudah sekali nak dapat pahala. On the way kita pergi pejabat tengah jam, kita sebut la ilaha illallah wa syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Sampai kat pejabat boleh 50 kali. On the way balik boleh 50 kali. Tak ada pasal-pasal 100 kebaikan ditulis oleh Allah. Bukan setakat 100 kebaikan, dihapuskan 100 kejahatan. Yang ketiga itu dihapuskan 100 kejahatan. Subhanallah. Itu buat jahat banyak. Atas dunia ni nak hapus kejahatan bukan mudah. Kita saman speed track tak bayar lagi. Hak 10 tahun lepas. Ada lagi dalam rekod. Hak tu tak nak bayar. Tunggu orang hapuskan. Yang ni dia efektif immediately. Habis je 100. Berkuat kuasa serta merta. 100 kejahatan kita akan didelete oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serta merta. Kemudian yang keempat, ganjaran dia. Wa kanat lahu hirzan minasy-syaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Pada hari itu dia akan dijaga, dipelihara oleh Allah daripada kejahatan syaitan sampai ke sudah. Sampai habis hari itulah hatta yumsina, sampai petang sampai ke malam kita habis. Kita kata apa faedah Allah pelihara kita? Manusia ini tak mampu, kadang-kadang takut kita tewas. Tak mampu tapi takut tewas. Jadi apabila dipelihara jadi mudah nak buat baik. Mudah sangat nak buat baik. Tak payah pergi jauh lah. Kita tengok bulan Ramadan. Allah ikat je. Bukan bunuh pun. Allah ikat syaitan. Penuh surau. Daripada hari biasa kosong. Hari biasa kosong. Bulan Ramadan. Allah ikat je. Habis datang. Hak tak pernah semayang. Hak tika nombor. Hak macam-macam jenis orang. Mari semayang. Duduk meminjakkan kaki dari bumi Allah. Sebab Allah ikat. Dah kalau diri kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehari suntuk, perasaan untuk buat baik itu lebih kuat. Lebih kuat nak buat baik.
Ni tak adalah rasa pahit mulut. Nampak orang buat qabliyah ba'diyah, rasa tak nak buat. Duduk dia duduk rela duduk tengok. Black out baru bangun. Tengok. Orang buat masuk masjid buat tahiyatul masjid. Dia tengok. Tengok saja dia tadi. Datang awal. Orang panggil jenis ni orang pahit mulut. Pahit mulut ni orang sakit. Pahit mulut ni kalau letak ayam golek pun, dia tak rasa nak. Orang pahit mulut dari sudut hati, dia tengok orang buat ibadat pun tak rasa nak buat. Tengok orang mengaji, bulan Ramadan ke, bulan apa ke. Tengok orang tadarus, tak rasa nak langsung. Balik begitu je. Tengok majlis ilmu, tak rasa nak langsung. Tapi kalau ada lelong, duri yang murah, dia orang depan sekali. Maksudnya dia orang penyakit begitulah, lebih kurang. Jadi kita nak lari dari penyakit ni, kena buang pahit mulut ni dengan apa? Mudah-mudahan kita baca 100 kali ni, tak berasa pahit mulut. Untuk beribadat. Berasa selera. Orang selera macam mana? Nasi kosong cicah budu pun rasa sedap. Tengok kosong, nampak ustaz tu mengajar, dia tak sedap mana berasa, tapi sedap. Orang berselera. Kalau orang jenis pahit mulut ni, dia milih. Orang sakit mulut, orang pahit mulut mana? Dia milih makanan. Dia kata ustaz ni dah sedap, ustaz ni sedap. Orang ni imam ni tak sedap mengaji ni. Pergi kat surau lain. Orang jenis sakit pahit mulut. Tapi orang berselera tak ada masalah. Air kosong terliur tengok. Dijaga oleh syaitan. Baik. Kemudian saya tak payah tulislah. Yang ini saja. Subhanallah wa bihamdih. Yang ini saja. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukhari, Muslim. Yang ini saja. Kita tulis lain. Tulis lain lah, takut tak faham. Yang keempat, sama dengan atas. Subhanallah wa bihamdih. Wa bihamdih. Riwayat Bukhari, Muslim. Barang siapa yang baca 100 kali. Barang siapa yang baca 100 kali. Hak ni lagi mudah. Hak ni 5 minit boleh habis. 3 minit boleh habis. Kalau orang biasa speed laju sikit, 1 minit lebih boleh. Barang siapa yang baca 100 kali subhanallah wa bihamdi, disebut dalam hadis yang sahih ini, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Habis licin Allah gugur dosanya walaupun sebanyak buih-buih di lautan seluruh dunia. Hadis ni hadis riwayat Bukhari, Muslim. Gugur habis. Dah apa lagi kita nak? Sebut hal ni saja pahala makan tak habis dah. Sebut ni saja. Tapi oleh kerana tak tahu, jadi kita tak berasa sungguh nak sebut, nak bertasbih. Yang kelima. Allah ni ke mudah tak patut. Alhamdulillah. Takkan tak hafal ni kau. Oh ni kau tak hafal ni, orang Terengganu panggil berat nanang. Dah kau cetong. Berat lajak ni kalau tak hafal ni. Alhamdulillah. Satu tu ya. Alhamdulillah. Satu lagi. Subhanallah. Walhamdulillah. Hadis ni hadis riwayat Muslim.
Baik. Yang ni tak ada bilangan, sebut saja. Barang siapa disebut dalam hadis ini. Hadis riwayat Malik Asy'ari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda at-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Memanglah suci itu sebahagian daripada iman lah. Dengan suci itu kita sembahyang, dengan suci itu kita tawaf, dengan suci itu kita pergi haji, mengaji Quran dan macam-macam. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Barang siapa yang menyebut alhamdulillah, penuh timbangan. Timbangan refer kepada siapa? Wallahu a'lam. Tapi penuh timbangan. Tamla'ul mizan, penuh timbangan. Sebut sekali alhamdulillah. Kalau dalam kalau kita ada gelas tu penuh, tak ada space di antara tempat bibir gelas itu dengan air, tak ada. Penuh. Sebut alhamdulillah penuh. Kita selepas makan kita sebut alhamdulillah. Perut kenyang, timbangan penuh. Orang sepuh hati sebut. Orang tanya apa khabar? Alhamdulillah penuh. Kalau katanya apa khabar, kita fine. Fine kosong aje. Tak ada apa, fine, sihat gini. Okey, ginilah. Kosong, tak ada apa, boleh dapat pahala. Pahala jawab tu dapat pahala, tapi tak samalah seperti menyebut alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyebut subhanallah walhamdulillah, tamla'u ma bainas samawati wal ard, maka akan memenuhilah keberkatan Allah, kerahmatan Allah, memenuhi langit dan bumi. Kita sebut subhanallah walhamdulillah. Isbah ni kalau orang tanya apa khabar tu pasti nak sebut subhanallah pula. Subhanallah walhamdulillah. Dah tahu dah pahala penuh langit bumi. Kita duduk atas dunia ni berasa macam tak munasabah. Hari akhirat nanti kita dapat pahala tu dalam bentuk yang actual, yang sebenar. Macam orang beri kupon pada kita. Nampak macam tak sabah je, kertas kosong. RM50. Pergi kedai baru tahu. Rupanya boleh sebako. RM50. Hadis itu hadis riwayat Muslim. Yang ni hadis saya baca lah yang ni. Yang ni saya tak tahu, saya cerita tak lagi. Yang tentang orang miskin pergi jumpa Rasulullah. Tak kira. Baca dah. Yang jumpa dekat Madinah, orang miskin pakat jumpa Rasulullah. Mengadu hal bahawa dia miskin. Ya? Yeah? Nanti saya baca lebih kurang lah. Jadi hadis ni ceritalah. Tapi nanti saya akan cerita tulis apa yang tu. Oh yang ni tu boleh kalau habis tu snap sekali. Tolong bagi ke orang. Dan ni ada musim WhatsApp kan. Bagi letak dalam grup masing-masing. Boleh pahala, tak ada wasal-wasal. Yang ni pula hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya pilih hadis-hadis yang paling branded belaka. Kelas sekali hadis. Supaya betul-betul pasti daripada Rasulullah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu hari fuqaraul muhajirin, ada sekumpulan orang-orang yang fakir di kalangan muhajirin. Orang miskin. Dia pergi jumpa dengan Rasulullah. Ramai, puak-puak dia ramai. Jumpa. Pendek kata macam kita nak atau memo lah lebih kurang. Tapi tidak begitu. Pergi jumpa ramai-ramai orang miskin. Fuqara ni fakir. Bukan orang miskin je, fakir. Miskin ni boleh kira lagi, esok tak cukup. Fakir ni nak makan pagi tu kena cari kerja dulu. Nak makan tengah hari cari kerja dulu. Itu orang fakir. Sekumpulan orang-orang fakir daripada muhajirin atau Rasulullah pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata,
Zahaba ahlud duthuri bid-darajatil ula. Sesungguhnya orang-orang kaya telah pun memperoleh kedudukan yang tinggi. Wan na'imil muqim. Bukan setakat itu, bahkan mereka diberikan kelebihan menjadi kaya di tempat tanah air mereka sendiri. Yakni dia merujuk kepada orang Ansar Madinah. Muhajirin ini orang daripada Mekah berhijrah ke Madinah. Orang Ansar ni orang tempatan. Jadi dia mengadu hal tentang orang Ansar. Dia kata, ya Rasulullah, orang Ansar ni kaya. Dah lah kaya, amal ibadat banyak. Dah lah amal kaya di sudut harta. Dia ada nikmat tempat tinggal tu memang tanah air dia. Macam kita dah. Kalau kaya di tempat orang lain tak ada nikmat. Orang tak kenal kita. Duduk Kuala Lumpur siapa kenal kita? Kaya macam mana pun jumpa kat kedai kopi orang tak layan begitu je. Kalau kat kampung orang kenal kita. Kaya sikit pun orang kenal. Jadi nikmat setempat tak ada. Jadi berjumpa dengan Rasulullah. Yusalluna kama nusalli. Ya Rasulullah, mereka ini bukan sahaja kaya. Mereka sembahyang seperti mana kami sembahyang. Kami sembahyang wajib, dia sembahyang wajib. Kami buat ba'diyah qabliyah, dia buat qabliyah ba'diyah. Kami sembahyang sunat, dia buat sunat. Kami qiyamul lail, dia qiyamul lail. Wa yasumun kama nasum. Kami berpuasa, mereka berpuasa. Kami buat sunat, 2 hari kami hari Senin, dia buat juga. 3 hari sebulan, dia buat juga. Selang sehari, dia buat juga. Hari Arafah, dia buat juga. Walahum fadlum min amwali. Tapi mereka mempunyai sesuatu yang kami tidak ada. Yahujun. Mereka menunaikan haji. Kami tak boleh buat haji. Orang kaya. Rupa-rupanya zaman itu duduk di Madinah. Kalau boleh buat haji, orang kaya dah rupanya. Kita ingatkan orang Malaysia aja kalau siapa boleh pergi haji, orang kaya. Zaman tu duduk Madinah tu, padahal Madinah dengan Mekah ni berapa ratus kilometer, 400, 500 dengan gitu agaknya. Mungkin kerana memerlukan bekalan lah pergi tu. Bukan senang. Dia kata dia pergi haji, kami tak boleh pergi haji. Wa ya'tamirun. Mereka pergi buat umrah, kami tak boleh pergi buat umrah. Yujahidun, mereka berjihad. Beri sumbangan pada jihad jalan Allah, kami tak boleh buat apa. Wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Kami tidak boleh bersedekah. Sebab tak ada harta. Seolah-olahnya, dia tak sebut sini. Seolah-olahnya, dia nak gambarkan macam, tahu kan kami miskin pun, miskin atas dunia dan miskin hari akhirat. Seolah-olahnya begitu soalan. Cuma dia tak sebut Rasulullah begitu. Cuma dia mengadu saja. Lalu Rasulullah pun sebut. Ala wa'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum. Baik, hendak tak engkau aku ajarkan kamu satu amalan. Kalau kamu buat, tudrikuna bihi man sabaqakum, kamu akan dapat mengejar orang-orang yang telah pun mendahului kamu. Kalau kita mari surau ni, orang tu lama dah kaki surau. Kita baru hari ni berpijak. Kita macam mana nak litah orang tu? Macam mana nak mendahului orang yang telah pun mendahului kita sebelum ini? Wa tasbiquna bihi man ba'dakum, dan kamu meninggalkan jauh daripada orang yang baru datang. Maksudnya kita buat amalan tu kita pergi jauh. Wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma sana'tum. Dan tidak ada orang yang akan jadi lebih baik daripada kamu kecuali mereka melakukan amalan yang sama seperti mana kamu buat, seperti mana yang aku akan ajar nanti. Lalu orang miskin fuqara ini pun kata, bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami nak tahu apakah amalan yang menyebabkan kami boleh mendahului orang yang telah mendahului kami dan meninggalkan orang yang baru nak start. Lalu Rasulullah sebut, tusabbihuna wa tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin 33. Iaitu kamu menyebut subhanallah walhamd dan alhamdulillah dan Allahu akbar. Setiap selepas sembahyang 33 kali. Oh, dapat pahala tu. Kita hari ni baru pijak surau ni. Kata Allah ramanya ni orang semua orang lama belaka ni, AJK belaka ni. Aku baru hari ni pijak, macam mana nak litah dia orang. Nabi sebut kamu kalau nak litah dengan syarat dia tak melakukan amalan ni lah. Dia mari kaki masjid sini, kaki surau sini mungkin 2 bulan lepas dah.
Tapi tak buat benda apa pun. Pas mayang cabut lagi, start motor. Dia kata dengan syarat orang tu tak melakukan amalan ini. Lalu kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Lalu salah seorang ditanya kepada Abu Hurairah, bagaimana Rasulullah ini menyebut tasbih? Ialah macam-macam kan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar ke, subhanallah 33 kali ke, alhamdulillah 33 kali ke, macam mana? Abu Hurairah kata, yaqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ringkas ya. Yang keenam. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Wala ilaha illallah tak ada. Wallahu akbar. 33 kali. Tak ada penutup, tak ada apa. Gitu dia sebut. Pahala kita tu menyamai orang-orang yang melangkaui kita sebelum ni. Hak kuat ibadat, hak banyak sedekah, hak banyak jihad. Kecuali dia beramal seperti mana yang kita beramal. Tapi biasanya kalau orang kuat berjihad tu, dia beramal benda ni. Biasanya memang kaki beramal setakat 33 ni. Kalau nyawa dia boleh korban setakat 2 minit, dia boleh korban sangat. Cuma Nabi sebut kalau dia tak beramal. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat Muslim pula, hadis ni Bukhari Muslim. Saya tulis BMR. Bukhari Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim pula sebut, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulillah. Tak lama selepas tu, orang fakir pergi pula berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari pula buat report. Kita kalau buat report mesti tak boleh projek lah apa kan tak. Dia buat report sebab orang mendahului mereka. Dia buat report apa dia? Dia kata ya Rasulullah, dia kata sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fa fa'alu mithlah. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pun mendengar apa yang kami amalkan, lalu mereka beramal seperti mana yang kami amalkan. Dah mendapa dah tinggal bagi kami. Kita ingat itulah modal untuk kita melebihi mereka. Tiba-tiba orang kaya itu pergi curi dengar dan dia beramal pula. Lalu Rasulullah menjawab, zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada sesiapa yang mereka kehendaki. Dia berusaha lebih, nak buat macam mana? Dan insya-Allah. InsyaAllah yang akan datang kita sambung pula. So, ingatkan saya. InsyaAllah kita sambung yang akan datang. Yang ni kita beramal lah. Beramal. Benda yang mudah-mudah beramal. Langkah paling mudah, share benda ni pada orang lain, dengan orang lain. Atau hal paling mudah sekali, kita share. Dalam apa sahaja medium yang kita ada. Kalau kita kerja pejabat, kita share, kita letak dalam, kita ambil gambar, kita share dalam grup email kita. Semua orang dapat. Bodoh tak patut. Tak payah tulis, tak payah apa, ambil gambar je. Siapa ada hot Facebook, hot main, anak-anak kita main, suruh dia tak ni gambar. Boleh pahala. Maksudnya kalau sesiapa yang share dengan kita dan dia beramal, kalau kita ada kawan kita 500, beramal tak banyak. 10 orang je beramal. Hak 10 orang beramal tu boleh kita belaka. Sebab Nabi sebut man da'a ila hudan kana lahu min ajrin mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang menyeru ke arah kebaikan dan orang
Yang buat orang yang kita suruh itu melakukan kebaikan yang kita suruh itu, maka kita akan mendapat pahala dia la yanqusu minhu syai'a, sedikit pun tidak kurang daripada apa yang dia lakukan. Tidak kurang sedikit pun. Memang kita dapat penuh, tak ada kurang. Wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru kejahatan, kana lahu min ismin mithlu athami man tabi'ah la yanqusu min athami syai'. Barang siapa yang menyeru ke arah kejahatan, menyeru tu maksudnya suruh orang, membenarkan, mengizinkan orang lain buat kejahatan. Menyerulah. Dan menyeru ni dia lebih firm lagi. Barang siapa yang menyeru orang lain buat kejahatan, maka segala kejahatan itu akan datang kepada dia selagi mana dia tidak bertaubat. Kalau orang jadi pentadbir, kena berhati-hati lah. Orang mari atas orang suruh sign kelab malam. Kata boleh benar, kita pun sign. 1000 orang masuk kelab malam tu kelab malam pada malam itu 1000 orang masuk, semua 1000 orang transfer dalam akaun dia. Walaupun waktu tu dia tengah beribadat dalam Kaabah. Pahala beribadat dalam Kaabah dapat juga pahala. Tapi pahala kelab malam pun dapat juga. Dosa kelab malam dapat juga. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam memilih orang. Saya minta maaf lah. Sebut. Supaya kita berhati-hati. Kita saya tak buat apa kilang agak tepi tu. Siapa yang menyebabkan ke arah itu, segala yang keluar sejak botol tu boleh kita belaka. Boleh ke kita belaka? Mithqala dzarrah. Allah kata aku akan hisap, hitung kamu walaupun sebesar zarah. Tu kena berhati-hati. Ingat ke tak ada apa-apa, rupanya berat timbangan jahat kita. Hal lepas-lepas lah. Tak apa, kita bertaubat pada Allah Subhanahu Taala. Dan kita pastikan supaya akan datang tak ada lagi bebanan kejahatan ke atas diri kita tanpa kita ketahui. Sedangkan kita memberi kebenaran kepada itu secara indirectly, secara tidak langsung. Apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang datang kelemahan diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita sudahi dengan suratul Asr dan tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.